Okey, kita akan terus saja ke Profesor Dr. Azri. Profesor Madya Dr. Azri Ibrahim yang merupakan penyelidik Geopas Universiti Malaysia Sabah. Politik Pembangunan dan juga Dasar Awam. Assalamualaikum Prof. Terima kasih kerana sekali lagi bersama dengan kami terus setia selagi belum kita memilih Ketua Menteri ini, belum wujudnya kestabilan politik di negeri Sabah ini, belum ada certainty dan sebagainya, perlu kita berhubung rapat untuk kita memahami proses ini. Perkembangan terbaru yang kita ketahui bahawa Majlis Angkat ataupun Istiadat Angkat Sumpah Ketua Menteri akan dilangsungkan pada hari esok 29 September jam 10.30 pagi. Bermakna 2 hari lebih kurang selepas selesai sahaja pilihan raya negeri itu berlangsung, pemilihan itu diputuskan. Bagaimana untuk kita membaca? Bermakna pada detik ini adakah sudah boleh kita yakinkan bahawa TYT sudah pun memilih Ketua Menteri Sabah? Terima kasih Eswa Awani. Kalau dalam proses begini, kita harus memahami bahawa ini suatu proses. Apabila kita cakap melalui tentang proses itu, proses pelantikan, pemilihan dan pelantikan, sudah pasti ia melibatkan keperluan untuk masa itu. Jadi pada pendapat saya, mungkin 1 hari, 2 hari, dan kalau betul apa yang dimaklumkan akan ada angkat sumpah Ketua Menteri baru pada jam 10 pagi besok. Saya rasa ini sesuatu perkembangan yang baik. Maksud saya adalah 2 hari itu diperlukan untuk membincang, berunding dan mendapatkan apa-apa sumber daripada parti politik dan sebagainya, komponen yang menang. Jadi inilah satu proses, maksud saya satu proses ke arah pembentukan kerajaan baru menerusi pelantikan seorang Ketua Menteri yang baru, dan ini adalah suatu perkara biasa. Cuma dari segi apabila kita melihat masa itu 2 hari, maksud saya, pada pendapat saya masih lagi tiada apa-apa yang perlu dirisaukan. Okey, cuma dari segi perundingan itu sudah pasti ada pertimbangan-pertimbangan lain antara komponen-komponen parti Gagasan Rakyat Sabah itu. Jadi sudah pastilah saya rasa untuk rakyat yang sentiasa tenang, yang sentiasa menerima apa sahaja keputusan daripada Istana Negeri, maka masih lagi dalam keadaan tenang untuk menerima ataupun menunggu keesokan paginya untuk pelantikan seorang Ketua Menteri Sabah yang baru. So ini yang bagi saya, ini satu proses. Apa jua yang diperkatakan dalam proses itu, ini dalam konteks masyarakat atau ahli politik. So kita serahkan kepada mereka yang terlibat dan akhirnya istana yang buat keputusan. Sebab rakyat, bagi saya sentiasa tenang dalam keadaan rakyat sekarang ini untuk menunggu pelantikan Ketua Menteri kerana rakyat telah membuat pilihan. Ini bermaksud rakyat telah menunaikan tanggungjawabnya. So sekali ini kita serahkan kepada parti politik yang menang untuk menunaikan tanggungjawabnya, untuk membuat keputusan, dan akhirnya rakyat yang harus mendapat manfaat ataupun keuntungan dari segi pentadbiran berikutnya nanti. Itu saya rasa satu proses. Prof, kita melihat kepada lokasi tempat rundingan ini berlangsung untuk memilih Ketua Menteri itu, ada pergerakan pemimpin utama yang menghadiri pertemuan untuk hari ini. Apa yang boleh kita jangkakan daripada pertemuan pada kali ini? Kalau sudah boleh, istana sudah pun sahkan bahawa Istiadat Angkat Sumpah itu akan berlangsung pada hari esok, adakah kemungkinan masih lagi boleh berlaku rundingan ataupun apa yang boleh kita jangkakan? Okey, apa yang penting adalah keputusan itu mesti datang daripada Istana Negeri. Okey, Istana Negeri yang akan menentukan membuat keputusan untuk Majlis Angkat Sumpah. Jadi kalau kita melihat dalam keadaan sekarang ini, mungkin daripada satu pihak inginkan majlis itu diadakan pada hari ini, dan mungkin ada sumber yang mengatakan bahawa majlis itu akan diadakan pada hari esok. Tapi yang lebih penting dalam hal ini, saya nampak dalam sedikit ruang masa dalam satu hari yang macam seperti saya kata tadi, ini satu proses. Proses seharusnya berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik secara konsensus berlapang dada. Tapi mungkin sedikit ada isu-isu yang melibatkan tiada kesepakatan di peringkat awal itu. Maka di sini saya berharap, saya rasakan kalau Angkat Sumpah diadakan pada hari ini, seharusnya pelantikan itu melibatkan konsensus daripada GRS itu sendiri. Dan saya rasa rakyat ataupun pemimpin harus akur apa juga keputusan yang dibuat oleh pihak Istana Negeri. So
bagi saya sekiranya majlis itu diadakan pada besok secara konsensusnya perundingan pada hari ini dan akhirnya ketetapan ditentukan siapa yang menjadi Ketua Menteri diadakan pada keesokan harinya, saya rasa ini sesuatu yang sudah baik untuk isu ataupun isu pelantikan Ketua Menteri ini dan juga untuk Sabah dan rakyat Sabah. Sebab bagi saya isu ini akan selesai dalam mungkin hari ini atau besok. Tapi fokus saya ada fokus masyarakat Sabah, rakyat Sabah adalah apakah hasil yang mereka perolehi, hasil daripada undian itu, hasil daripada dakwah hitam yang mereka tanda di jarinya itu, apakah mereka sedang menanti. Terutamanya dalam konteks ini saya melihat, saya Rizal, bagaimana aku janji daripada JRS itu akan diterjemahkan dalam konteks pelaksanaan kepada Sabah dan juga rakyat Sabah. Saya rasa itu yang lebih penting. Tapi isu pelantikan ini biarkan mereka yang terlibat, yang bertanggungjawab untuk menentukan, dan mungkin hari ini atau besok sudah pasti saya yakin Sabah akan memiliki seorang Ketua Menteri yang baru. Dan yang lebih penting macam saya cakap tadi, selepas itu tindakan yang akan diambilkan oleh pentadbiran baru di Perkhidmatan Negeri Sabah untuk menguruskan hal-hal yang negeri Sabah dan pada masa sama dalam konteks JRS ini merealisasikan apa yang dijanjikan, apa yang dikatakan aku janji dalam manifesto itu sendiri. So ini yang bagi saya lebih penting. Jadi biarlah dalam konteks ini harap ada rundingan, ada konsensus yang positif, yang harmoni, yang boleh memberikan suatu manifestasi kepada rakyat Sabah, kepada masyarakat keseluruhannya, baik ke Malaysia secara umumnya, inilah keputusan yang bijaksana yang diputuskan oleh JRS dan akhirnya Istana memutuskan seorang Ketua Menteri baru dan akhirnya dilantik ataupun diadakan majlis pelantikan tersebut. Baiklah Prof, tetapi kita juga ingin melihat kepada, mungkin kita boleh ataupun Prof boleh kongsikan ya kepada penonton di luar sana yang mungkin tahu siapa Datuk Seri Bong Motaradin, pengurus CBN Sabah, tetapi mungkin Datuk Seri Haji Jinon ni namanya mungkin sedikit asing sedikit bagi penonton di luar sana. Datuk Dr. Jeffrey Kitingan memang diketahui ramai, Datuk Jahim juga mungkin ada sedikit tahu, sedikit tidak tahu, tetapi mungkin Prof boleh jelaskan, sebab kita tahu bahawa Datuk Seri Haji Jinon ni walaupun namanya mungkin baru disebut oleh pemimpin, tetapi dia ada pengalaman politik yang begitu panjang sekali sejak tahun 90-an lagi, dan juga dilihat adalah satu figura politik yang sangat penting bagi Sabah. Profil-profil lain ni mungkin Prof boleh jelaskan kepimpinan mereka, keterampilan mereka, dan juga apa yang Prof lihat menarik antara personaliti-personaliti ini. Saya percaya personaliti politik di Sabah dalam konteks gagasan rakyat Sabah ini mempunyai ciri-ciri kepimpinan yang baik, mempunyai daya ketahanan, daya kepimpinan yang diharapkan. Okey, jadi saya percaya itu masyarakat harus melihat itu dalam konteks kepimpinan, dalam konteks individu itu yang telah diangkat oleh parti dan akhirnya rakyat telah memilih parti. Sebab itu saya mengatakan bahawa individu-individu dalam konteks Datuk Seri Haji G dan juga Datuk Seri Bong Mokhtar, mereka memang dikenali di peringkat politik Sabah. Okay, sebab mereka juga merupakan pemimpin UMNO sebelum ini. Okay, Bong Mokhtar pun pemimpin UMNO dan Haji G sekarang ini bersatu. Tapi mereka merupakan adalah dalam satu pasukan. Okay, jadi mungkin pasukan itu berbeza tapi dalam gabungan yang sama sekarang. Jadi saya melihat dalam hal ini adalah kepimpinan itu memang ada pada mereka. Jadi sesiapa yang dilantik menjadi Ketua Menteri pun saya rasa ini dalam konteks kepimpinan, kita harap mereka dapat menjalankan tanggungjawab dengan baik. Cuma dalam hal ini kita lihat pandangan masyarakat dan juga terutamanya dalam konteks segmen parti politik itu. Bila berlaku segmen parti politik itu, sudah pasti parti politik tertentu menginginkan calon daripada parti mereka. So saya rasa kita melihat dalam konteks ini, mereka ada kepimpinan. Mereka dikenali di peringkat politik negeri Sabah ataupun mungkin peringkat nasional. Dan juga mereka telah diangkat oleh rakyat sebagai sebuah gagasan rakyat Sabah memenangi pilihan raya. Maka inilah mereka harus menonjolkan
diri mereka sebagai seorang pemimpin yang terbaik untuk negeri Sabah, dan yang paling penting apa yang saya cakap tadi adalah merealisasikan manifesto yang dijanjikan dalam Aku Janji PRN Sabah baru-baru ini. So saya percaya siapa punya yang dilantik, Dato' Haji Aziji sebagai contoh ataupun Mukhtar sekalipun, mereka boleh melaksanakan tanggungjawab untuk mentadbir negeri Sabah dan juga untuk masyarakat Sabah. So terserah kepada pemilihan mereka itulah. Tapi yang penting bagi saya adalah kalau kita nak membicarakan tentang kepimpinan personaliti, mungkin terlalu panjang. Kita lihat dalam politik memang agak panjang lah. Okey. Tapi umumnya mereka boleh diterima dan rakyat memahami itu. Dan Prof, saya tahu Prof kita juga pernah bincangkan berkenaan dengan kajian Geopas CMS berkenaan dengan politik Sabah dan juga bagaimana pengundi akan mengundi, dan daripada kajian tersebut kita dapat lihat bagaimana setiap kelas, setiap pendapatan, setiap jantina dan juga setiap kedudukan geografi pengundi tersebut membawakan satu perubahan yang mendadak dari segi undi mereka dan juga isu yang berada di hati mereka. Polarisasi yang berlaku dalam antara rakyat Sabah pada ketika ini dan juga tentunya perlu rekonsiliasi. Bagaimanakah cabaran Ketua Menteri seterusnya untuk memastikan kesemua rakyat Sabah bersatu untuk menuntut dan juga melihat kepada kepentingan Sabah, hak-hak Sabah dan juga hubungan antara Sabah dan juga kerajaan persekutuan. Bagaimanakah cabaran bagi Ketua Menteri seterusnya, Prof? Ya, kalau kita lihat cabaran, kalau kita lihat dalam hal ini, sudah pasti sesuatu yang harus dilakukan dengan baik, dengan berhemah dan dengan bersungguh-sungguh, dengan penuh iltizam. Jadi kalau kita lihat siapa pun yang akan dilantik sebagai Ketua Menteri hari ini, sila buka balik Aku Janji tersebut. Aku Janji gagasan rakyat Sabah itu yang mengatakan bahawa kami berjanji. Maksudnya gabungan rakyat Sabah itu berjanji, termasuklah Perikatan Nasional, termasuklah Barisan Nasional dan juga PBS. Di situlah kita lihat apabila kami berjanji ini, antaranya dia menekankan bahawa aspek hak Sabah itu. So tunaikanlah janji apa itu yang diperlukan oleh hak Sabah. Kami berjanji untuk menjadi pemimpin yang bersih, yang berintegriti. So buktikan dalam pentadbirannya nanti, dalam konteks GRS itu yang diketuai oleh seorang Ketua Menteri. Saya sebut apa yang dinyatakan dalam Aku Janji tersebut. Kami berjanji untuk memastikan kemakmuran ekonomi untuk rakyat Sabah. Usahakanlah. Sebab rakyat Sabah, masyarakat Sabah menuntut kemakmuran kehidupan sara hidup yang lebih baik. Begitu juga dalam konteks perpaduan. Perpaduan antara kaum, perpaduan antara wilayah-wilayah di Sabah, perpaduan antara masyarakat yang pelbagai etnik di Sabah. So ini yang akan menjadi suatu keutamaan dalam kepada Ketua Menteri Sabah yang baru. Bagaimana Prof untuk kita melihat segala Aku Janji ini untuk pembangunan rakyat Sabah, keluh kesah mereka, aspirasi mereka ini perlu diberi tumpuan sudah pasti oleh Ketua Menteri baharu nanti. Cabaran untuk menjalankan semua perkara ini sudah pasti memerlukan iltizam dan juga kesepaduan politik. Dalam JRS sebagai contoh kita lihat ada masih lagi belum ada keutuhan yang jitu kalau kita lihat. Bagaimana untuk kita melihat sekiranya Ketua Menteri Sabah itu sudah pun dipilih ditentukan oleh TYT, bagaimana untuk kita berharapkan bahawa satu kencatan politik itu boleh diwujudkan di kalangan parti-parti komponen JRS ini sekaligus berfokus kepada pembangunan rakyat Sabah dan sebagainya, tidak wujud iri hati dan sebagainya, Prof? Ya, betul. Ya, ini sudah semestinya. Ini satu tuntutan yang agak perlu. Sangat perlu dan memang seharusnya dilakukan. Dalam konteks gagasan rakyat Sabah itu, tanpa mengambil kira siapa yang akan menjadi Ketua Menteri, baik dalam Parti Persatu ataupun UMNO sebagai contoh, tetapi Aku Janji itu adalah Aku Janji gagasan rakyat Sabah. Jadi selepas seorang diangkat sebagai Ketua Menteri, maka parti-parti komponen dalam gagasan rakyat Sabah itu mesti sehati sejiwa. Lupakan sedikit apa-apa yang berkaitan dengan ketidakpuasan hati dan sebagainya, itu tidak boleh. So sebab sekarang ini seperti mana saya dah maklumkan bahawa rakyat sedang memerhati. Rakyat sedang memerhati dan menuntut janji. Menuntut janji dan menunggu hasilnya. Dan inilah masanya apabila seorang Ketua Menteri diangkat untuk mungkin hari ini atau besok, dan sudah pastilah pentadbiran negeri Sabah yang diwakili oleh Barisan Nasional, UMNO, Perikatan Nasional, Bersatu, START ataupun Parti Bersatu Sabah dan juga Jalur Bebas. Jadi inilah
tugas mereka untuk memastikan bahawa pentadbiran negeri Sabah ini konsisten dan utuh dengan perpaduan di peringkat pentadbiran dan gagasan itu. Dan sudah pasti keutuhan di peringkat gagasan parti ini, pemimpin-pemimpin utama ini akan diterjemahkan dalam konteks pelaksanaan dasar itu, pelaksanaan polisi, pelaksanaan kepada kegiatan-kegiatan ekonomi, kegiatan yang melibatkan infrastruktur dan sebagainya. Sebab kalau kita lihat dalam konteks aku janji, boleh kita fokus pada aku janji sebab ini harus ditunaikan sebab ini yang dijanji dan JRS menang jadi dia menunaikan seperti yang berkaitan dengan infrastruktur, yang berkaitan dengan ekonomi, peluang pekerjaan, perkhidmatan awam di Sabah, pendidikan, modal insan, keselamatan, belia dan juga pembangunan wanita. Jadi semua lapisan masyarakat menunggu apakah tindakan-tindakan ataupun dasar-dasar pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh pentadbiran baru negeri Sabah yang diketuai oleh seorang ketua menteri dari gagasan rakyat Sabah. Kita lupakan komponen itu daripada Bersatu sebagai contoh, kita lupakan kita dalam gagasan rakyat Sabah. So rakyat Sabah menuntut itu. So inilah cabarannya, tetapi saya percaya ia harus secara konsensus, secara berlapang dada, duduk bersama, bincang bersama, muafakat bersama, sudah pasti hasilnya akan yang lebih terbaiklah untuk gagasan itu sendiri dan juga untuk rakyat Sabah itu sendiri apabila kesepaduan politik itu dalam gagasan rakyat Sabah diterjemahkan dalam konteks iltizam, dalam konteks kesungguhan politik dan rakyat yang mendapat hasilnya. Itu yang paling penting saya rasa. Sebelum ini ketika kempen dan juga sebelum kempen pilihan raya negeri Sabah ini, seruan itu dinyatakan oleh kerajaan ataupun GRS sendiri untuk kepimpinan Sabah ini, politik di Sabah ini harus selari dengan kepimpinan pusat supaya senang pembangunan itu disalurkan. Sekarang ini sudah pun selari. Bermakna tidak ada lagi alasan untuk pembangunan itu lambat sampai dan sebagainya kan Prof? Ya, sudah pasti. Sebab itu bila kita bercakap dalam konteks ini yang kita nampak sentimen pembangunan. JOPES telah menjalankan kajian. Kami melihat dalam konteks sentimen pembangunan itu agak relevan dan signifikan dalam konteks pola pengundian. Dan akhirnya kita nampak diterjemahkanlah bentuk undi dan akhirnya kemenangan di peringkat gagasan rakyat Sabah itu antaranya adalah aspek sentimen pembangunan. Apabila kita bercakap dengan sentimen pembangunan, sudah pasti seperti Saudara Rizal cakap tadi, hubungan antara pusat negeri itu. Jadi sekarang ini kalau kita lihat di peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri, sealiran dalam fahaman politik dalam parti politik. Sudah pasti pembangunan yang lebih rancak, pembangunan yang lebih mampan, pembangunan yang lebih konsisten harus datang ke Sabah dengan menyajikan pembangunan terutama dalam konteks infrastruktur, jalan raya, kemudahan internet, sekolah-sekolah, pembangunan sebagainya. Jadi inilah yang akan ditunggu seperti saya kata tadi oleh masyarakat Sabah kerana hubungan yang baik antara pusat dan negeri dalam konteks semangat federalism itu dan sealiran dalam konteks kerjasama fahaman politik sudah pasti hasilnya akan lebih baik. Dan inilah yang diharapkan oleh pengundi dan diterjemahkan dalam bentuk kotak undi dan akhirnya rakyat menunggu hasilnya itu sendiri. Siapa akan buat mereka GRS ini pegang pada janji mereka, rakyat ataupun bagaimana dengan entiti-entiti lain yang ada di Sabah untuk memastikan bahawa janji ini ditunaikan? Kerana kita lihat selepas 2 hari kami hanya bertemu bual dengan pakar-pakar, tetapi suara rakyat, apa yang rakyat bincangkan dan juga siapa yang akan pegang mereka kepada janji mereka? Sudah pasti janji aku janji itu akan rakyat Sabah sendiri yang akan menilai. Pengundi Sabah itu sendiri yang akan menilai. Di samping parti-parti politik seperti pembangkang, warisan dan sebagainya. Jadi begitu juga dalam konteks NGO ataupun masyarakat yang memerhati dan menilai Gabungan Rakyat Sabah, Mentadbir Negeri Sabah dan yang kalau kita fokus kepada pelaksanaan aku janji itu. Maka inilah masanya saya percaya rakyat Sabah akan memegang satu aku janji yang diedarkan oleh Gabungan Rakyat Sabah dan mereka harus menuntut janji-janji yang telah yang dijanjikan dalam masa pilihan raya. So sudah pasti saya yakin dengan kekuatan kepimpinan di peringkat Sabah dalam Gabungan Rakyat Sabah yang berpengalaman, saya percaya mereka ini berpengalaman, ya, termasuklah dalam konteks Bersatu, dalam konteks
UMNO, Barisan Nasional dan juga PBS dan juga STAR. Mereka boleh lakukan. Dan pada masa sama seperti saya katakan tadi, hubungan dengan pusat. Pusat juga harus berperanan juga dalam hal ini kerana kita lihat dalam konteks kemantapan kerajaan persekutuan juga harus disokong oleh kerajaan negeri. Okey, jadi pembangunan yang konsisten yang harus diberikan kepada Sabah oleh kerajaan pusat itu harus ditunaikan kerana rakyat Sabah bukan saja yang akan menilai dalam konteks prestasi ataupun komitmen kerajaan baru Sabah, itu Gagasan Rakyat Sabah. Pada masa yang sama juga rakyat Sabah akan melihat macam mana komitmen kerajaan pusat itu terhadap negeri Sabah ini. Dan inilah yang kita lihat keuntungan itu datang kepada rakyat itu, dan rakyat yang menilai baik di peringkat negeri maupun di peringkat pusat. Jadi hasilnya nanti kalau mereka menjalankan tanggungjawab mereka, janji mereka, maka rakyat yang akan memberi kredit pada mereka, dan yang paling penting adalah rakyat menikmati kehidupan yang lebih baik, infrastruktur dan sebagainya. Ya. Itu yang sepatutnya. Pilihan Raya Negeri Sabah ini dinamikanya begitu menarik sekali. Rencang politik itu betul. kita saksikan kan. Tapi ini juga disifatkan satu cerminan kepada mungkin dalam konteks politik di peringkat persekutuan itu. Segala keputusan di Sabah ini akan mencerminkan kerjasama politik di peringkat pusat itu. Bagaimana kita membaca apabila kita pilih saja ketua menteri nanti, akankah berlaku lagi bukanlah pergolakan, mungkin perubahan ataupun kacau sedikit politik di peringkat pusat, atau bagaimana keadaannya, jangkaan Prof sendiri? Susah nak dijangka, tapi kita boleh menunggu, tunggu dan lihat. Tapi harapan rakyat adalah sudah pasti kita inginkan satu bentuk kestabilan politik baik di negeri Sabah ataupun di peringkat persekutuan. So, seperti mana yang saya jelaskan, fokus hanyalah kepada dua perkara utama. Pertama adalah kita inginkan kestabilan politik baik di peringkat persekutuan ataupun di peringkat pusat. Dan hasil daripada kestabilan politik ini adalah dia akan menjurus kepada kehidupan yang lebih baik dalam konteks ekonomi, kos sara hidup dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua adalah apabila kestabilan politik yang baik, tidak berlaku apa lagi yang melibatkan unsur-unsur yang tidak baik, maka sudah pastilah elemen ataupun aspek pencegahan penularan COVID-19 itu dapat dilaksanakan dengan baik. Saya percaya Saudara Rizal, rakyat sekarang ini lebih memikirkan tentang COVID-19 berbanding dengan hal politik. Bagi pendapat saya dan pemerhatian saya melihat masyarakat sekarang ini baik di peringkat pusat ataupun negeri, dia sangat menekankan aspek penularan COVID-19. Sebab ini satu bentuk pandemik yang mudah tersebar dan memberi ancaman kepada kesihatan masyarakat, baik secara individu, keluarga dan juga masyarakat. Jadi mungkin itu yang saya dah jelaskan bahawa dalam konteks pusat, dalam konteks negeri, kestabilan itu sangat penting. Bukan saja di Sabah, di mana-mana negeri di Malaysia sekalipun, kestabilan politik di peringkat negeri itu sangat penting. Dan sudah pasti kestabilan politik di peringkat persekutuan juga penting. Kerana dengan kestabilan politik itu, kita dapat menunaikan tanggungjawab kita untuk menyelesaikan dua isu utama. Pertama dari segi ekonomi ataupun kos sara hidup. Yang kedua dari segi aspek penularan pencegahan COVID-19. Ini yang harus diutamakan. Dan kepimpinan paling ringkas, Prof, kepimpinan tentunya diperlukan dengan cepat sekali untuk memastikan bahawa isu COVID-19 di Sabah ini tidak menular kepada satu perkara yang akan merencatkan lagi aktiviti ekonomi penduduk setempat. Ya, tentunya diperlukan dengan pantas, Prof, ya? Ya, betul. Okey, Prof, maaf, Prof tambah sikit, Prof? Ya, saya. Okey. Prof tambah sikit ke tidak? Okey. Sikit je, Prof, sebelum kita berhenti berehat. Okey. Saya rasa memang itu yang sangat penting, dalam konteks penularan COVID-19 ini harus dijadikan suatu keutamaan dalam konteks negara kita sekarang ini. Jadi kerajaan baik di peringkat pusat dan peringkat negeri sangat menitik beratkan dua aspek ini, ekonomi dan juga COVID-19, sebab dia sangat berkait rapat dengan keselamatan negara kita dan juga kehidupan masyarakat dan juga kehidupan rakyat itu sendiri.